Subsidi apa yang ditamatkan? Subsidi terus kekal. Subsidi minyak masak, kita berbelanja 4 bilion ringgit untuk pastikan subsidi itu masih diterima oleh rakyat, supaya minyak masak masih kekal harga RM2.50. Ianya perlu, saya akan turun. Memang saya dah nak tahu jalan raya semula. Oh, bila? Bila-bila diputuskan. Oleh? Sebab kerajaan sekarang tak dengar hujah-hujah kita. Protes tu akan berkisarkan ataupun Akan berterusan. Saya fikir kita negara demokrasi, yang nak berdemo tu demo lah. Cuma saya berpandangan, saya belum jumpa lagi dalam sejarah dunia ni demo maka inflasi turun. Tapi saya nak tawarkan mereka-mereka ketua-ketua demo tu, kalau ada masa datanglah jumpa saya. Saya nak dengar idea. Saya pun bukan pandai nak buat seorang. Harga barang ayam dah naik 6 bulan. Sebelum raya puasa, nak masuk raya haji, raya Cina. Baru minggu lalu tubuh jawatankuasa kabinet. Ini kerajaan apa ni? Dah naik melambung dah. 13-14 ringgit tu kilo ayam. Baru buat jawatankuasa kabinet. Bangang. Siapa yang bangang ni? Yang PM umum baru ni ialah jawatankuasa jihad memerangi inflasi. Itu memerangi inflasi. Ini memang yang baru. Sebab kita akan menghadapi inflasi. Akan hadapan ni. Tapi belum lagi lah inflasi, kita nampak kita akan hadapi. Kerajaan telah pun membuat keputusan, iaitu tiada keperluan lagi untuk meneruskan minyak masak subsidi berbotol, kerana tidak lagi menepati objektif untuk kita perkenalkan, kerana tujuan kita perkenalkan adalah untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Sekarang ni dia tidak ada pandemik COVID-19. Kenaikan harga barang ni ada sebab-sebab. Peniaga-peniaga sendiri, kita kena lihat pengeluaran dia. Kalau harga ayam tu kerana kita tengok juga orang yang jual makanan ayam tu mahal. Siapa yang kuasai makanan ayam, makanan ternakan? Siapa? Tu kita tengok berapa harga tu makanan. Yang main-mainkan harga tu siapa? Yang kadang tekannya semua. Jadi semua pihak tak boleh salah, kerajaan menangani semua, melihat tak boleh salah kerajaan saja. Tak pernah ada, saya dah jadi menteri banyak pegal sejak zaman Mahathir sampai sekarang, belum ada satu kerajaan yang tertulis hitam putih pembangkang dan kerajaan sanggup menyokong Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri mempunyai sokongan lebih daripada 2/3. Jadi kalau tanya saya, pendapat saya, kerajaan ini kuat, stabil. Macam cili, macam sawi, macam bayam, kucai, petola, kacang panjang ni, sayur-sayuran yang boleh ditanam sendiri oleh orang Perak. Tanamlah. Kan? Itu saja yang saya kempen dan ia bukanlah perkara pelik. Bila kita belanja terlalu banyak untuk subsidi, berlakunya ketirisan, berlakunya pembaziran, berlakunya ketidakadilan. Pada masa ini kerajaan akan terus memberikan peruntukan pada subsidi. Kita masih lagi mampu untuk membantu rakyat-rakyat kita yang untuk mendapat subsidi. Kita ada mesyuarat mingguan kabinet yang setiap hari Rabu memang bincangkan masalah harga yang dihadapi oleh rakyat. Jadi hasil daripada mesyuarat ini akan terus dibawa kepada jemaah menteri. Nak panggil mesyuarat mengenai harga ayam atau harga telur yang hadirnya 40 orang. Banyak kementerian. Banyak kementerian ni semua kan, pegawai semua ni kan. So, bayangkan ada 50 orang nak bincang pasal harga ayam ni. Berapa orang nak bercakap? Sebab tu 2 minggu tak dapat keputusan lagi. 2 minggu tak dapat keputusan. Ayam dah tak ada dah kat bawah tu kan. Jadi sebab itu bila ekonomi kita masih lagi agak kecil, bila dia naik, dia tak turun. Kalau ekonomi tu besar, Syuk, supply demand tu orang kata lagi fluid. Maksudnya dia lagi cair kan. Kalau ada permintaan tinggi sikit, bekalan akan naik. Kemudian bekalan akan naik dengan lebih cepat, jadi harga akan turun. Dia tak berlaku macam tu negara ni. Kalau ada permintaan tinggi sikit, bekalan tu lambat nak naik, jadi dia harga kekal kat situ. Kemudian ada permintaan sikit lagi, bekalan lambat nak naik. Jadi soal ni adalah soal bekalan. So you have to see at the supply side. Yang itu yang setakat ini tidak dapat dijayakan dengan baik. Dan
mereka boleh mengurangkan fluctuation ataupun melonjaknya harga barang itu apabila berlaku krisis. Cara untuk melakukan ini ialah dengan melaksanakan stok penimbang. Apa itu stok penimbang? Maksudnya kerajaan melalui agensi dan mekanisme tertentu membeli dan menyimpan stok barang-barang penting, dan kerajaan menentukan apa stok yang perlu ada stok penimbang kan. Contohnya mungkin minyak, stok penimbang US sampai sekarang ada stok penimbang dia. Biji rin, bahan makanan kan, ada negara yang ada gula. Jadi bila dia tengok ada gangguan sedikit, dia akan release stok penimbang. Jadi dia juga membeli stok penimbal itu dengan mengambil kira unjuran harga bagi tempoh yang panjang. Sebab dia kerajaan, maka dia wang banyak. Jadi dia boleh kontrol sedikit dari segi supply and demand tadi. Tetapi kalau pun ada dasar yang nampak agak baik tapi tidak dilaksanakan dengan baik, dan dia tidak dilaksanakan dengan baik kerana mutu menteri-menteri yang ada. Kerana dia tak bagi dia benda ni, bagi kat KSU lah buat, bagi kat pegawai kerajaan lah buat. Dia fikir nak menang jawatan dalam parti, nak tu projek apa dan sebagainya. Jadi bila kita ada kerajaan yang bukan saja tidak ada idea, tapi idea yang cukup-cukup makan itu pun tidak dilaksanakan dengan baik, maka dia seolah-olah semua masalah ini dibiarkan terus berkembang tanpa diubati dengan secara tersusun dan secara berpanjangan. Dan akhirnya kita sampai ke peringkat sekarang. Subsidi minyak untuk harga pack RM2 ni masih kekal kan? Kau pernah dapat beli ke subsidi minyak RM2? Cubalah orang kat luar pergi beli. Payah nak cari, susah. Kalau cari pun tak ada. Sedangkan kita membelanjakan puluh-puluh juta, ratus-ratus juta tiap-tiap tahun kan? Sampai sekarang kita tak tahu sebenarnya daripada berapa ratus juta yang dibelanjakan untuk pack RM2 ni, sebenarnya berapa banyak yang sampai betul-betul sampai ke pasaran. Dia umum saja. Di mata rakyat dia berbeza. Ekonomi baik atau buruk ini bergantung kepada satu benda saja. Berapa banyak duit tinggal dalam poket hujung bulan. Itu je. Dan berapa banyak poket duit di hujung bulan ini bergantung kepada dua perkara. Satu, sama ada gaji dah naik ke belum. Dan yang kedua, kos naik ke tidak kan. Jadi di situ yang berlakunya jurang pandangan yang sangat jauh antara pentadbir pembuat dasar dengan orang biasa kat bawah. Sebab itu saya faham kalau orang duk kata ekonomi semua duk kata dia buka, dia baik, tapi macam aku macam makin susah je kan. Grab makin mahal je sekarang kan, nak pergi mana-mana kan. Sebab itu zaman Najib dulu dia kata saya potong subsidi ni dulu sebab supaya saya boleh bagi BRIM. Ataupun saya potong subsidi ni supaya kerajaan ada lebih banyak wang untuk bantu rakyat. Tapi sebenarnya mentaliti pak-pak menteri ialah bila dia potong subsidi, duit kerajaan lagi banyak, dia bukan fikir macam mana nak bagi kat orang, dia fikir projek apa boleh buat. Jadi bila wang itu lebih banyak dalam poket kerajaan, maka bila kita ada kerajaan atau menteri yang tidak betul-betul rasa bertanggungjawab kepada rakyat, maka sebab itulah ada projek sana dan projek sini, 10% sana, 21% sini. Projek yang sepatutnya 1 bilion jadi 3 bilion. Beliau juga jadi 3 kali menteri dalam satu penggal, di bawah 3 Perdana Menteri. Jadi dia pun hebatlah. Siapa jadi Perdana Menteri pun dia jadi menteri juga. Hebat jugalah YB Suraida ni.